Sebenarnya kalau kata Amy tanya Kak Dila, penyusuan eksklusif tu apa? Yalah, biasalah orang akan tahu penyusuan susu ibu. Susu ibu susu je lah macam biasa. Dia tak tahu ada eksklusif breastfeed mother, ada EP mom mother. Dia ada banyak-banyak terms dalam breastfeeding. So kalau kata eksklusif breastfeeding mother means that dia menyusukan anak sampai umur 6 bulan tanpa top up dengan apa-apa susu, kambing ke, susu lembu ke, susu soya ke, nothing. And tak ada makanan dan minuman yang diberikan semasa tempoh dia 6 bulan. So dia memang eksklusif dia dengan susu ibu sahaja. Okey, faham. Okay, dapat tak? Nampak. Itulah yang kita panggil eksklusif kan. Sebab dia memang menyusu susu ibu semata-mata. Ya, susu ibu saja. Okey. Dia top up apa-apa Tak ada. Kalau dia dah top up apa-apa tu maknanya dia dah tak eksklusif lah. Dah tak khas lah. Gitu. Tapi kan ada macam certain ibu ni kan bila dia bersalin, maybe ada problem waktu tu susu tak keluar ke kan, especially ibu-ibu yang first time kan, dia tak tahu lagi. Tapi baby dah tu ni. Jadi nurse dekat hospital terpaksa top up dengan formula. Tapi selepas dia dah keluar daripada hospital dan dia memang dah ada knowledge untuk menyusukan baby, adakah itu pun tak dikira sebagai eksklusif? Oh tak, itu dah tak dikira eksklusif lah sebab dia dah top up tadi. Sebenarnya Amy, kalau ikutkan tak semua ibu-ibu memang ada knowledge breastfeeding. Kita pun faham. That's why kita selalu kalau dekat support group kita kan, kita advise mami masa dalam kandungan lagi baby tu please gali ilmu penyusuan sebenarnya. Bukan gali ilmu baju apa bagus, lotion apa bagus untuk baby tau. Boleh, sampingan lah. Orang kata tapi ilmu penyusuan tu yang penting. Nak tengah zaman-zaman tengah dilanda COVID ni kan, lagilah penyusuan susu ibu tu sangat important ni. Tak ada ibu yang melahirkan yang dia tak ada susu. Cumanya dia kurang sedikit ilmu penyusuan. Itu kita perlu top up lah. Susu aja. Mana-mana ibu yang as long dia pernah mengandung dan dia pernah melahirkan, dia akan ada susu dan dia seorang wanita. Tapi ni walaupun dia seorang wanita, tak pernah mengandung, tak pernah menyusukan, tetap boleh keluar susu. Ajaib kan. Ajaib tu lah kuasa Tuhan orang kata. Jadi jangan menafikan lah. Kalau kata macam saya memang tak ada susu, sebenarnya ada Kak Di, betul? Betul ada. Selagi cuma ilmu tu. Dan dia wanita, tulen ada. Kita betulkan balik mindset tu kita betulkan balik. So macam mana kita ni kan as a breastfeeding mom, macam mana kita nak kekalkan semangat tu? Kan mula-mula tu susu sikit ni, kita nak banyakkan susu kita. Tapi orang keliling kita mungkin nak bagi support yang sepatutnya. Macam mana kita Kak Di sebagai kita ni sebagai mak ni, kita nak fight untuk anak kita, nak bagi juga kita punya susu pada baby. So apa yang kita boleh buat Kak Di? Okay, kita buat bodoh je Amy. Sebenarnya kan bila kita duduk, memang kita dah semangat ni, Yoyo dah semangat, Yoyo berkobar-kobar ni. Lepas bersalin nak fully breastfeed anak, tak nak bagi susu formula. Semangat tu dah bagus, sekali datang pula makcik bawang Rangers, bawang Union, segala jenis makcik bawang whatsoever. Pergi kata, kau tak ada susu, anak kau menangis. Kau punya susu ni sikit ni, anak kau tak cukup susu, bla 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 bla. Tapi satu je yang Kak Di selalu ingatkan ibu-ibu, kita yang mengandungkan anak tu, kita yang melahirkan anak tu, hak kita untuk bagi dia susu ibu. Ignore semua perkataan apa yang keluar dekat sekeliling tu kan, kita ignore saja. Janji kita tahu apa yang terbaik untuk anak kita dan kita tengok, kita tahu anak kita cukup susu. Tanda-tanda cukup susu semua, everything is okay. Semua complete, anak kita sihat, means that dia dapat susu yang cukup. So why kita bother dengan orang kat luar sana kan? Why bother? Gitu. So don't bother. Just buatkan semangat terus. Lock you punya cita-cita dan impian tu, you letakkan satu anchor penyusuan breastfeeding. You nak menyusu juga, tetap nak menyusukan susu ibu. Dan you lock, letak anchor satu kat situ sebagai kekuatan. Masuk mana-mana support group yang ada kan, untuk kita dapat, kita stop semangat orang lain.
Walaupun ada ibu-ibu yang pump setakat 1 ounce je, tapi dia berjaya menyusukan sampai 2 tahun. Alhamdulillah ini. Tapi itulah semangat kena kuat. Betul. Ibu kita dah melahirkan, mesti kena kuat. Kita boleh beranak, takkan kita tak boleh menyusukan. Kita kena kuat. Macam mana kita kuat kat labor room tu, maintain dan sustain sampai 2 tahun. Kekuatan tu kita nak. Boleh ibu-ibu. Kami suka ayat kat tu. Kalau kita mampu melahirkan, menyusukan tu kira macam macam ni je. Melahirkan tu lagi tak kisah normal ke caesar ke, dua-dua sakit dia. Tuhan saja yang tahu. Orang lelaki tak tahu, dia tak faham. Jadi kalau you all boleh melalui fasa melahirkan tu in any ways pun, tak boleh menyusukan. Sap-sap sui je lah, senang je. Jadi asalkan ada ilmu, asalkan ada ilmu, semangat dan orang kata keinginan lah. Kan? Okay. Betul. Kak Di, Itu penting. sebelum kita nak cerita tentang buat susu ni kan, ada kita punya viewer ni yang bagi soalan. So kita nak baca dulu soalan daripada Puan Nadia Syarifuddin. Dia nak minta Kak Di bagi sikit menyusu waktu berpuasa. Yelah kita pun dah nak start puasa ni kan. So apa tips untuk kita berpuasa ni Kak Di? Okay, tips berpuasa ni memang famous. Betul, kenapalah Amy tak buat satu je sesi untuk berpuasa. Boleh panjang, lebar. Jadi hari ni kita tak ada masa. InsyaAllah. InsyaAllah. Je lah ya. Kita shortcut je lah. Okay, untuk ibu-ibu yang berpuasa, InsyaAllah stok you all akan cukup. Susu akan cukup. Kecuali you all memang jenis yang ada yang low blood. Semua tu kan yang jenis tak tahan. Sebab bila ibu yang berpuasa ni, ibu menyusu, bila anak je menyusu kan dengan kita, lepas kita menyusu kita rasa haus tau Amy. Haus, lapar, kita berlejim tau sebenarnya. Betul, kejap je lepas je menyusu kan, ya Allah laparnya bergeruk perut. Lagi nak puasa kan. Okay. Sebenarnya tips untuk ibu-ibu berpuasa adalah masa sahur tu jangan skip. Don't ever skip sahur. Okay, ramai setengah kadang-kadang ibu tak nak lah, malah lah nak bangun, penat lah whatsoever kan. Okay, tapi the tips is pertama tu kena bangun sahur. And then pengambilan pemakanan tu pun penting ya, pemilihan dia. Janganlah makan benda-benda yang terlalu tinggi garam dia. Sebab bila tinggi garam, nanti you all akan cepat haus, dehydrated ya. Sebab sistem perkembuhan dalam badan kita. And also boleh ambil makanan-makanan yang boleh maintain you punya tahap kelaparan. Tahap kelaparan tu yang boleh membantu untuk tahan lapar. Contoh makanan adalah macam oats, kurma, minum susu, makan nasi, apa-apa yang membuatkan you all tahan lapar. Sebab ibu-ibu dia tahu apa yang dia makan yang boleh bantu dia untuk tahan lapar tu lebih lama, dia boleh kenyang lebih lama. Jadi antara yang Kak disebut tadi tu adalah makanan-makanan yang ada yang tegak tau. Itu adalah bantu untuk ibu boostkan susu dia, at the same time juga dia bagi kita tahan lapar. Roti pun ambil lah roti high fiber yang warna brown yang orang tak berapa suka tu kan. Itu yang bagus sebenarnya. Lepas tu tips lagi satu, minum air at least 2 liter tapi sikit-sikit kerap. Bila dah lepas buka puasa jangan tak 1 liter terus yang tu kan. Jangan. Minum sikit-sikit. Lepas buka tu minum air. Lepas tu nanti lagi sejam top up lagi air. Lepas tu lagi sejam top up lagi air. Kena top up. Jangan minum kerap. Yes. Macam kita minum waktu siang lah, cuma bezanya kita tukar ke waktu malam. Ya betul. Jadi makanan tu penting lah. Jangan makan fast food pula pagi-pagi. Kan elakkan makanan yang tinggi garam. Tinggi garam jangan. Kita lebihkan protein, sayur-sayuran lah. Apa yang boleh buatkan perut you bertahan lama. Okay. Right. Okay, ada lagi satu soalan Kak Di. Puan Fatin Nik Mahmud ni dia tanya, macam mana kalau baby ni bila dia DF je dia macam nak termuntah? Dia nak termuntah. Macam dia nak terjeluak macam tu. Itu kita kena tengok balik dia memang fully breastfeed ataupun tidak. Sebab dia ada banyak faktor. Takut nanti kalau ibu ni memang ibu yang breastfeed anak tapi dia dah jadi nipple confused. Dia dah selalu sangat dengan botol. Bila dia dah selalu biasa sangat dengan puting botol, dan dia akan refuse untuk menyusu secara direct. So bila ibu offer dia punya nipple, dia jadi macam biar tak nak.
Itu satu keadaan ya, itu satu situasi. Lagi satu situasi kalau dia jenis cepat jeluak, walaupun dia dah menyusu secara direct dekat ibu, dekat payudara ibu, dia dah menyusu dah. Dia dah kenyang and whatsoever, tapi dia nak mengempeng. Dia nak comfort saraf tau. Masa dia dah mengempeng-ngempeng tu, susu tetap keluar sebab ada stimulation kan, ada suction daripada dia punya mengempeng tu. Jadi dia dah overfeed. Bila dia dah overfeed, itu yang dia termuntah. Dia jeluak keluar balik susu dia terlebih tu. Perut dia dah kecil kan. Perut dia dah kecil, perut dia dah penuh. Susu terlebih. So dia jeluak keluar. Okey. Gitu. Jawablah soalan puan tadi kan. Okey. Satu lagi soalan. Soalan ni lain sikit lah sebab yang ini ditanya macam mana nak win off. Sebab anak dia sekarang dah 3 tahun. So dia nak try untuk win off, nak ajar anak dia untuk win off. Macam mana tu Kak Di? Apa yang dia boleh buat? Okay, memang tips untuk win off ni memang famous. Sebenarnya kan bila kita nak menyusu kan, macam mana nak menyusu pun masalah, macam mana nak berhenti pun masalah tau Amy sebenarnya. Masalah besar. Dia nak menyusu tu tak adalah besar mana, tapi nak berhenti tu jadi masalah besar untuk ibu-ibu. Betul, macam mana nak stop kan. Okay, sebenarnya tips dia simple saja, tapi kita kena tanya pada hati ibu. Adakah ibu betul-betul bersedia? You betul-betul tak? You ready tak? Because sebagai ibu ni kadang-kadang kita ada satu perasaan yang macam alah, nak berhentikan, tapi bila tengok mata anak, kesian lah. Tak sampai hati lah. Dia tak sampai hati tau. Kita jadi macam dia dah biasa kan, dah 2 tahun dekat kita duk kendong dia, mata tu mata dengan anak, dengan dia bau dia, badan kita pun bau dia kan. Jadi ibu-ibu akan rasa berat. Okay, dah rasa kesian. So first thing kena tanya pada diri, dah bersedia ataupun tak. Kalau ibu ada rasa was-was 50-50, dan janganlah berhentikan dulu win off tu, sebab proses tu akan jadi lebih sukar. Lagi susah tau, sebab hati kita berat. Bila anak dengan kita, dia dapat rasa tau perasaan ibu. Itulah kebaikan, salah satu keajaiban penyusuan susu ibu. Bila anak menyusu dengan kita secara direct, anak boleh rasa perasaan ibu. Ibu tengah sedih ke, ibu tengah marah ke, ibu tengah gedebak rasa macam tak selesa ke, anak boleh rasa. Jadi bila kita sendiri rasa was-was, anak pun duduk rasa was-was tu. Jadi bila you nak win off, you kena tanya diri you, ready ataupun tidak. Okay, once you dah kata mentally, physically memang okay, I'm ready untuk win off anak. Okay, first thing first, sebelum nak tidur, make sure anak dapat makanan yang cukup. Water intake also cukup. Sebenarnya anak kalau dia selalu, walaupun dia dah besar Amy, dah umur dah 2 tahun lebih, 3 tahun, tapi nak mengempeng juga kerja dia, nak juga menyusu. Sebenarnya sebab dah jadi habit kan? Dah jadi macam habit kan? Betul, lagi satu kalau dia tak cukup water intake dengan food. Okay. Dia masih dia masih craving for something. Macam kita lah, kita macam nak mengunyah sesuatu lah kita rasa. Makan tadi kan macam nak kopi lah lepas ni, means that perut kita cukup full. Okay? Kita masih makan sesuatu. Macam tu juga dengan baby tau, dengan anak-anak kita, dia macam masih nakkan sesuatu lagi. So bagi dia air yang cukup, bagi dia makan yang cukup. Same goes to before dia nak pergi tidur, bagi dia semua keperluan itu. Makan cukup, minum cukup. Jangan bagi anak tidur dalam keadaan lapar. Lepas tu tips yang kedua, main dengan anak tu sampai dia penat. Bagi dia penat, bagi dia letih. Lepas tu sampai kita dah tengok kan, kita ibu kan, kita tahulah dia dah penat lah ni kan. Pas dekat husband tu servis bertukar tangan, pam bagi, sayang, nah ambil jaga anak, tolong tidurkan. Ibu gelakkan untuk tidurkan anak. Bagi husband yang tidurkan anak, dan jangan tidurkan anak next to you. Bila next to ibu, bau ibu tu kuat. Bau susu kita ni Amy, bau air ketuban tau. That's why kalau baby yang baru lahir, bila duk nguak nangis je, kita ambil, kita lekapkan dekat breast kita ni kan, dekat dada ni, dia terus diam. Sebab dia rasa selamat. Bau susu kita ni adalah bau air ketuban macam di dalam perut. Lepas tu kalau anak dah besar tu, dia nak juga bau ibu tu, sebab bau susu kita ni boleh tahan sampai 500 meter. Boleh bau tu, jarak bau tu 500 meter. Jadi anak tu dah memang biasa get used to the smell of susu ibu. Jadi dia dah tahu dah, ibu aku kat situ, nak susu. So elakkan tidur dengan anak. Bagi husband yang tidur dengan anak. Tips yang ketiga, jangan dekap anak face to face tau. Elakkan dia untuk menghadap breast ibu. Pusingkan anak tu, pusingkan ke depan. Nak dokong,
pusing ke depan. Lepas tu Okay. jangan sesekali offer. Jangan offer. Dia dah Okay. mengatakan, abang Mela sini susu dengan ibu. Jangan offer. Elakkan dia untuk berfikir tentang susu. Faham tak? Bila dia tanya kita kan, ibu nak take kan? Abang, Okay. comel kan mainan tu, best tak? Jom kita main, kita tukar mindset dia. Kita terus tukar, puk. Kita switch cara dia. Jangan bagi dia nak tu, tak boleh lah ni. Nanti dia lagi ni tau. Lagi macam dia nak sebab budak-budak ni kata, jangan panjat, lagi tinggi dia panjat. Tapi bila dia kata abang, turun bang, panjat lagi tinggi, panjat. Dia tak panjat, dia turun. Jadi bila anak minta, kita tukarkan dia punya soalan tu kepada benda lain. Kita tukarkan. Kita switchkan. Maksudnya kita distract dia tentang benda lain kan? Kita tukarkan dia. Jangan offer. Tu jangan offer. Itu Kalau yang offer sebabnya dia nak. itu yang sebabnya Kak Di cakap tadi, ibu tu sendiri kena kuat sebelum nak win off. Sebab nak bagi bila anak minta tu agak susah sebenarnya kan. Dan yang terakhir punya tips yang you all ibu-ibu boleh buat, because anak kita dia faham, budak-budak ni senang faham apa yang ibu-ibu pesan, apa yang mak ayah pesan. Jadi communicate dengan dia, abang dah besar tau, nanti ni tak boleh minum susu ibu dah tau, abang kena minum susu ni. Kena bagi tahu dia, cakap dengan dia. Tapi bukan masa dia nak minta tu. Kalau masa dia nak minta, kita nasihatkan dia, dia lagi mengamuk. Jangan masa dia tengah main-main tu kan. Dia tengah buat something tu, dan kita talk. Waktu dia tidur pun adalah sebenarnya komunikasi yang sangat bagus dengan anak. Masa dia tidur, kita usap kepala dia, bagi tahu dia, sayang, nanti saya nak tak dia menyusu ya sayang ya, saya nak besar. Dia dengar, dia tetap dengar walaupun dia tidur. Gitu. Tapi jangan letak yang sirap lah, apalah, yang pahit-pahit tu lah, semua tu jangan ya. Nanti itu akan merosakkan hati anak, perasaan anak. Jangan, nanti dia jadi macam fobia. Nanti dia rasa bersalah, sebab aku menyusukan kat mak aku sampai berdarah. Jadi jangan merosakkan emosi anak. Dia akan ingat sampai dia besar. Jangan secara paksa lah orang kata. Kita buat secara naturally, slowly but surely. Kita bertatih balik. Macam mana kita nak musuh nak start tu pun bertatih. So bila kita nak berhenti pun bertatih lah balik semula, slow. Okay. So Kak Di, kita kembali pada topik kita. Okay. Kak Di cerita dulu macam mana nak buat stok susu ni. Time PKP ni kan, mana tahu tak lama lagi kita minta-minta dipermudahkan, kita dah boleh keluar pergi kerja balik macam biasa kan. Tapi dalam tempoh PKP ni, anak dengan kita ni 24 jam. Of course dia akan selalu mengemping, kita pun lagi selesa untuk direct feeding kan, orang cakap kan. Tapi Kak Di, macam mana nak curi kesempatan tu untuk buat stok? Kak Di explain sikit. Okay, senang Jamie sebenarnya, sebab biasanya kita akan advise mak-mak kalau anak depan mata kita sebaik-baiknya direct feeding. Sebab melalui air liur anak tu is actually a detector untuk breast kita menghantar signal dekat mindset kita untuk tahu apa keperluan anak melalui air liur anak tau. So kalau kata body anak tu sekarang ni kekurangan kalsium, kekurangan ni, dia dah nak demam, so kita kena build antibody. So daripada air liur anak tu is a detector untuk penghasilan susu yang sejajar dan sebetulnya pada saat itulah apa yang diperlukan oleh baby tu. Tapi bila kalau kata anak tak ada dengan kita lah ya, nak mak-mak yang memang baru lepas melahirkan, anak kena tahan dekat NICU, nak COVID-19 sekarang kan, kalau mak yang ada positif or whatsoever, memang dia kena asingkan anak. So kalau anak tak dengan kita, sebaik-baiknya kita kena pump 3 jam sekali. Tapi now the situation is kita semua kat rumah kan, anak depan mata, kerjanya selak touch and go, jadi nak tak nak kita kadang-kadang nak buat stok pun susah kan. Ada tu komplain, tak boleh buat kerja lah Kak Di, ni. Okay, senang je ibu-ibu, jangan risau. Pastikan dekat rumah ada milk collector ini murah Jamie, yang ni berapa ringgit je sekarang, dekat Shopee pun banyak, Lazada pun banyak. Jadi dapatkan milk collector, kita buat tandem nursing. Apa tu tandem nursing? Kita menyusu sebelah dan sebelah lagi kita tadah.
Okey, kalau anak tak kembar lah. Kalau kembar dia nak menyusu serentak. Tapi kalau kata anak tak kembar, sebelah lagi kan kosong. Dia tak hisap dua-dua dah. Serentak kan? Jadi bila anak menyusu sebelah, gunakan milk collector untuk tadah sebelah lagi. Walaupun hasilnya sikit, tapi tak apa, kita akan simpan stok tu. Okey? Daripada situ kita boleh buat stok. Daripada dia keluar, membazir, basah, beras semua kan. Baik kita tadah dan simpan. Simple je. Lepas macam ya, ibu-ibu yang memang stok dia kan sikit kan, memang ibu yang low supply tu, malam sebelum tidur you all boleh buat pump satu session. Ya, untuk tambahkan lagi stok dekat dalam peti ais. And also bila sekarang ni kan macam anak dengan kita, kadang-kadang dia datang dia minum sekejap, lepas tu dia belah. Kan? Dia datang datang balik. Lepas tu dia kan dia belah balik. Kan tak syebu macam Kak Dia cakap kan. Jadi kadang-kadang breast ibu tu tak dikosongkan dengan betul. Masih rasa berat lagi tau. Kadang sebelah sini berat, kadang sebelah sini berat. Kalau korang ada pump, you all boleh pump. Tapi kalau you all tak ada pump, then you marmet. Marmet untuk melegakan. Marmet itu adalah perahan tangan lah. Kita guna perahan tangan untuk marmet. Okay. Habiskan sisa-sisa yang ada lagi dekat dalam breast tu. Tak ada pakai milk collector, simpan. Nampak senang je. Memang senang sangat Amy untuk buat stok time-time sekarang. Bila kita menyusu kan sambil-sambil menyusu, yang ni lekapkan aja, lekapkan dia terus stay je, dia dekat situ je, tak payah pegang, tak payah apa. So susu tu sebelah lagi kita dah menyusu, sebelah lagi kita tadah je lah. Jadi walaupun sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Setiap kali penyusuan kita tadah, setiap kali penyusuan kita tadah. Simple je. Nanti lama-lama stok dah banyak dah. Tahu-tahu macam peti ais dah penuh lah. Kalau nanti sampai tak tempat boleh simpan. Okay, boleh dapat tak? Tadi apa? Boleh gunakan milk collector, lepas tu boleh pump, selepas penyusuan kalau rasa berat lagi. Lepas tu malam sebelum tidur pun masih boleh buat satu sesi, ataupun pagi subuh pun boleh tambah lagi satu sesi. Ataupun bila lepas penyusuan, you all boleh gunakan teknik marmet lah untuk keluarkan satu baki susu yang ada. So breast pun tak berat, susu pun ada stok. Simple je kan idea dia. Senang je ibu boleh buat. Oh macam tu, letak ni je Kak Di. Ya letak ni je sayang. Okay. Boleh ni. Faham. Okay Kak Di. Lepas tu kan macam milk collector tu, katakanlah kita menyusu sebelah kanan kan. So milk collector kita letak pada breast sebelah kiri. So bila kita tukar anak kita menyusu sebelah kiri, boleh ke kita campur susu yang dari milk collector sebelah kiri tadi tu ke sebelah kanan tu? Boleh kita campurkan tak? Boleh, susu boleh dicampurkan tapi kena sama suhu. Tapi dalam situasi yang Amy tengah tanya sekarang ni currently, boleh je sebab dah memang satu masa yang sama, suhu badan yang sama. Susu ibu tak boleh dicampurkan suhu yang berbeza. Kalau katalah yang ini Amy baru tadah kan, daripada suhu badan kan, jadi Amy ada lagi dekat dalam peti ais tu, ada lagi sikit lagi. Amy nak penuhkan botol tu dengan tambahan yang ini kan, yang itu tak boleh. Sebab yang itu suhunya dah sejuk. Yang ini suhu badan. Jadi kita tak nak ada renjatan suhu dekat situ yang boleh mematikan semua khasiat dalam susu ibu tu. Okay, kita tak nak dia terenjat lah. Dia boleh disamakan kalau dia campurkan kalau suhunya sama. Maksudnya kita keluarkan dulu dia. Maknanya kalau macam kita nak campur tu, kita okey. Saya dulu. Tetapi hari yang sama boleh ya. Hari yang berbeza tak boleh campurkan. Kecuali untuk baby minum masa tu. Katalah semalam Amy pump ada setengah lagi. Jadi hari ni Amy pump ada lagi 2 ounce katakan ya. Jadi anak Amy minum 4 ounce. Amy nak ambil yang semalam punya, campur dengan hari ni, jadikan dia 1 botol. Betul? Okey, betul. Minum, kalau anak nak minum lah masa tu kan, anak nak minum masa tu, boleh campurkan tapi make sure suhu kena sama lah. Dua-dua tu kena sejuk sama, baru boleh bagi anak minum. Tapi kalau kata ini nak simpan 2 ounce jadi 4 ounce ni dalam plastic storage, nak simpan jadikan stok susu untuk frozen kan, tak boleh. Elak campur pada hari yang berbeza. Sebabnya nanti bila anak ada apa-apa allergic, detected or whatsoever, kalau kata dia sakit perut or whatsoever, Amy tak tahu tarikh mana satu, susu mana satu yang tak boleh bagi pada anak yang trigger dia punya allergic tadi tu. Allergic ke, yes. Itulah dia nak checkkan. Gitu. Jadi setengah mak-mak ni kan, dia kan banyak yang akan bertanya,
dekat mana kita nak kena simpan susu kita yang sebetulnya, yang sebaik-baiknya? Adakah menggunakan botol ataupun menggunakan plastik tu? Lepas tu nak kena simpan tu sebetulnya dekat chiller ke atau dekat freezer? Boleh tak Kak Di explain sikit? Okey, Kak Di pergi 3 type Satu type adalah plastic storage yang bila kita masukkan susu kita ziplock dia kan. And then kita lepelkan dia kan. Okay, itu storage bag lah nama dia. Lepas tu ada lagi satu botol adalah botol yang biasalah. Botol storage botol yang plastik tu. Make sure it's BPA free ya. Dan lagi satu adalah botol kaca. Sama juga macam botol plastik tapi dia kaca lah. Okey, untuk jimatkan ruang di peti ais, pakai yang ziplock tu. Yang storage bag tu, mix storage bag yang biasa tu kan. Jadi kita boleh simpan banyak. Bila kita lepelkan dia, buang udara dia, kita simpan dapat banyak dekat dalam freezer. Okey, tapi kalau untuk simpan dekat chiller, kita better pakai yang botol pun boleh. Daripada kita membazir kan guna storage bag and whatsoever tu, better kita guna botol. Okay, kalau nak jimat duit lagi, gunalah botol kaca. Tak perlu tukar sampai 2 tahun, 3 tahun pun tak perlu tukar. Tapi kalau storage punya botol tu, yang plastik kena tukar ni. Dia ada jangka hayat dia. Lagi banyak kita guna, lagi banyak kita sterilize dia, kita kena discard dia. Lagi tukar lah. Okey. Kak ni lagi boost milk. Try macam-macam, susu semakin kurang. Kak Di, jawab Kak Di. Ini soalan-soalan favourite untuk ibu-ibu sebenarnya. Okey, dalam penyusuan ibu-ibu kena faham kita ada 2 hormon yang kita bantu kita untuk menghasilkan susu. Okey, satu adalah hormon oksitosin, itu hormon kasih sayang orang kata, hormon kegembiraan orang kata. Lagi satu adalah hormon prolaktin. Okey, dua-dua hormon ini memainkan peranan penting. Kena ada dalam body kita. Of course kita menyusu memang tetap ada hormon tu. Lagi satu sifirnya adalah kena faham konsep demand versus supply. Apa itu demand versus supply? Bila ada permintaan baru ada pengeluaran. Jadi contohnya Amy macam tudung Nilofa. Begitu kan, ramai mak-mak minat tudung Nilofa. Okay. So bila Nilofa keluarkan design baru kan, design cantik pula tu, macam wallpaper ni kan kononnya lah kan. So you all pun tengok ni design lawa. So dia nak beli. So Nilofa pun keluarkanlah banyak, dia print banyak tudung tu sebab ada pembeli dekat luar sana. Okay, tapi cuba kalau kata dia keluarkan satu je tudung, lepas tu dia tak buat marketing pun, dia keluarkan banyak susu dia, tudung dia banyak, tapi dia tak buat marketing, dia tak expose pun dekat IG dia ke, dekat IG story ke, Facebook ke, dia tak ada marketing pun. Dia tak nak keluarkan pun tudung tu, orang tak tahu pun dia ada tudung tu. So tak ada pembeli. Jadi kilang buat pun nak buat apa, membazirkan stok tu. So sama dengan susu ibu punya konsep demand versus supply sifirnya, di mana kalau ibu dah ada susu yang banyak, beras kita dah hasilkan susu yang banyak, tapi kita tak buat marketing. Kita tak ada publicity pun dekat beras kita. Kita tak offer pun anak kita apa publicity, apa marketing tu kan. Dalam penyusuan susu ibu kan, kita tak offer pada anak. Kita tak keluarkan, tak bagi pada anak. Sayang, minumlah susu. Sayang, ambillah susu. Jadi susu tu akan terhenti di situ sajalah sebab tak dikeluarkan. Jadi konsep demand versus supply tu adalah you kena keluarkan lagi banyak susu yang you keluarkan, lagi banyak susu yang akan terhasil. Kilang susu kita akan buat lagi production, buat lagi. Stok tadi dah keluar lah dah 1000 ml dah keluar So top up lagi 2000 ml lah, ada pembeli So macam tu lah konsep dia. Jadi kalau you nak makan milk booster, bukan Kak Di kata tak boleh, tapi sebenarnya kita tak perlukan milk booster yang macam kunyah-kunyah, telan-telan terus susu keluar banyak. Tak, kalau nak banyak susu, satu je, emosi kena jaga, make sure kita stay positive, stay happy. Sebab bila ibu happy, hormon oksitosin tadi tu kan, hormon kasih sayang, hormon cinta tu tadi, dia rembes keluar tau. Jadi susu tu akan lebih banyak. Secara lisannya ataupun secara nak senang fahamnya, lagi banyak you all menyusukan anak, lagi kerap menyusukan anak, lagi kerap keluarkan susu, lagi banyak susu akan terhasil. Lagi happy ibu tu, lagi banyaklah susu akan dikeluarkan, dihasilkan.
Jadi benda-benda tu tak perlukan benda-benda macam yang itulah yang instant tu lah Kak Ni cakap. Kalau nak pergi yang bagi organik tu okey je. Jadi ibu-ibu perlu tahu konsep demand versus supply. Lagi banyak susu dihasilkan, lagi banyak susu dikeluarkan, lagi banyak susu dihasilkan. Macam ni Amy sebenarnya kan. Soalan Amy ni ibu sebenarnya berkisar satu je. Kalau ibu-ibu perasan ramai ibu-ibu yang melahirkan tahu Amy, dia kata dia tak ada susu. Anak melalak, anak menangis, dia tak ada susu. Bila dia picit-picit je susu tak keluar. Sebenarnya bila kita lahirkan anak, hari pertama, kedua dan ketiga itu adalah fasa kolestrum. Dia bukan susu. Kolestrum tu yang pekat, likat, colour kuning. Setengah makcik-makcik bidan ke, setengah orang-orang tua dia akan kata, itu susu basi, jangan bagi pada anak. Sebenarnya ini kolestrum tu, dia cuma keluar setitik dua sebab baby baru lahir, perut dia sebesar kacang je, dia tak perlu banyak-banyak susu. Sebenarnya. Jadi kolestrum tu yang kita nak, itulah sebenarnya kita panggil liquid gold. Ibu kena bagi pada anak. What you can do is, tak perlu picit breast you untuk tahu ada susu ke tidak. Bagi pada anak sekerap-kerapnya. Jadi bila you menyusukan anak you sekerap-kerapnya lepas melahirkan baby tu, susu you akan automatically terhasil dengan banyak. Itu sebenarnya. So what happen is kat luar sana ramai ibu-ibu tak tahu. Dia picit nipple dia rasa tak ada susu. Dia picit breast dia pun tak ada susu. This one is apply untuk semua ibu-ibu kat luar. Walaupun anak dia dah 3-4 bulan kan, dia picit tak ada susu. Ibu-ibu jangan picit breast. Ibu-ibu kena tahu. Satu je tanda baby cukup susu tu macam mana dan tanda baby tak cukup susu. Apa tanda baby cukup susu? Tengok wet diapers dia. Berapa banyak dia kencing dalam sehari. Okay, kalau sampai sehari kencing 2 pampers je means that anak dia tak dapat cukup susu. Nak tahu anak dapat cukup susu ke tidak? Menyusukan anak sampai dia sendiri lepaskan payudara ibu tu. Sampai dia lepaskan puting tu. And then kulit dia semua kan moisture dia tak kering tau. Dia tak macam setengah kulit baby dia akan kering tau Amy. Lepas tu pergerakan anak dia pun macam slow, lambat, je pasif je. Dia tak macam setengah baby. Setengah baby kan mata dia dah gede. Kadang tangan kita bedok pun dia dah huru-hara macam tu kan. Means dia dapat susu yang cukup. Kita boleh tengok anak tu. It doesn't mean kita picit breast kita maknanya tak ada susu. Dan bila anak menangis tu tak ada susu. Tidak. Tu semua salah. Kalau anak berak okey, kencing okey, sehari wet diapers dia ada dalam 6-7 wet diapers and then dia berak pun okey, means that anak you ada cukup susu. Dapat cukup susu lah. You ada susu, you tak perlu picit nak tengok. Nanti you lagi stres. Asalkan betulkan latching dia. Lekapan anak make sure kena betul. Pegangan anak tu kan, position pun kena betul. Itu je 2 tips senang je nak tengok anak tu. Dia kencing dia berak tak? Kalau dia kencing dan dia berak, means that dia dapat susu yang cukup. So kadang-kadang ibu rasa macam takut, susu tak cukup ke? Tekan-tekan keluar sikit ni je. Memanglah lepas dah menyusu anak, manalah susu tu nak keluar lagi. Maknanya tu sakit baki. Okey ni. Okey, faham. Kak, ada soalan lagi ni. Yang ini rasanya Kak kena cakap betul-betul ni Kak ni. Sebab dia tanya, ada orang cakap lah bila susu tu makin berkurangan susu. Betul ke? Ataupun ni pandangan makcik-makcik bawang aja? Amy tukarlah sikit soalan. Kita lebih sopan. Tapi Amy tukarkan sikit soalan yang betul ke Kak ni? Bila kita banyak mengepam, makin susu kita makin sikit. Tak betul tu Amy sebenarnya. Okey, mungkin maksud dia bila dia kerap mengepam susu dia akan jadi lebih sikit, kena tengok ya. Okey, konsep dia kena berpegang balik pada demand versus supply. Jadi macam Kak Di cakap tadi, kalau baby tak ada dengan kita ya, ibu-ibu bekerja. Jadi ibu-ibu wajib pump. Okey, wajib pump. Di mana perlu pump, lagi kerap kita pump, lagi banyak susu yang akan terhasil. Tapi tak kalau sejam sekali nak pergi pump kan, besok-besok lusa kita kena buang kerja pula nanti kan, tak pasal kan. Jadi sebenarnya macam ni, bila ibu dekat office, lagi kerap ibu pump, ibu akan dapat lebih banyak susu. Cumanya, kalau kata macam soalan Amy tadi tu, Kak Di faham. Mungkin bila dia dah terlampau kerap pump, jadi susu dia keluar sikit. Okey, tapi sebenarnya bila dirapatkan jadual pump tu, susu yang terhasil memang sedikit tapi warnanya pekat sedikit dan kualitinya lebih tinggi sebab dia ada hind milk. Jadi macam ibu-ibu kan macam bila dia nak boostkan dia punya susu, kita selalu advise untuk dekatkan jadual pump. Kenapa dekatkan jadual pump? Sebab kita nak create more demand.
Demand versus supply tadi kan, kita nak create more demand. So what you can do is pump 3 jam sekali at least. Tapi untuk ibu-ibu yang memang susu betul-betul drop tu, buatlah 2 jam sekali. So walaupun susunya sikit, tapi bila kita total up semua balik, sebenarnya banyak, sama je. Susu dia lebih banyak dan susunya kualiti lebih bagus daripada susu yang kita pump katalah 4 jam, 5 jam baru nak pump. Dan bila kita pump, kita dapat penuh tau, sebotol tau Amy, sebab kita dah peram. Tapi boleh buat perbezaan susu yang kerap dipump sikit tu dengan susu yang disimpan lama tu. Tapi susu yang sikit ni, you all kena ingat, you all kena total up, kena sumkan dia semua, berapa total dalam sehari tu. Sebenarnya yang sikit-sikit tapi kerap ni, sebenarnya hasil dia lebih banyak daripada ibu yang pump yang jarak dia jauh, 4 jam, 5 jam baru pump. And warna dia Amy, warna yang kerap-kerap pump ini adalah lebih berkualiti, lebih pekat daripada susu yang jarak dia kita pump lama. Yang ini dia akan cair sedikit sebab dia banyak form milk. Susu yang pekat tu dia banyak high milk. Dia banyak lemak. Jadi susu yang berlemak ni yang bantu anak untuk naik berat badan tau. Tapi kalau susu yang jarak jauh tu, yang cair tu, anak akan cepat lapar, anak cepat kembung, berat badan anak susah nak naik sebab dia banyak form milk. Form milk tu adalah air. Susu yang mengandungi air yang tinggi. Yang tadi 2 jam sekali tu kan, yang sikit-sikit tapi susunya pekat tu kan. Yang itu banyak lemak. High milk. Susu yang sikit-sikit kerap pump yang lebih berkualiti daripada susu yang kita simpan lama-lama baru pump. Gitu. Jadi kita betulkan mindsetnya. Macam ada setengah ibu ni kan, dia rasa macam lebih baik pump lama-lama sebab sekali pump dah penuh dah botol dia. Sebenarnya susu tu tak ada kualiti sangat. Dia masih bagus. Cuma kualiti untuk anak nak pembesaran anak tu kurang sikit lah. Sebab dia banyak air. Jadi berat badan anak nanti lambat naik. Lepas tu anak kena kembung. Nanti kan merengek sebab dia minum air terlebih banyak. Macam kita lah tak makan tak apa, air masak je kan kembung air orang kata kan. Jadi macam tu lah, sebab baby perlukan dua-dua secara seimbang. Dia perlukan high milk dan dia perlukan form milk secara balance. Jadi dua-dua ni kita kena tak boleh lah bagi high milk saja. Tak boleh lah, kita kena balancekan sebab baby pun perlukan air dan lemak juga dalam badan. Alright, okay, kena betulkan balik benda tu. Okay, Kak J, ada lagi yang tanya, dia nak tanya ni macam mana nak pekatkan susu? Adakah daripada pemakanan ibu? Selain daripada yang macam Kak J cakap tadi kan, keep on pumping kan, itu boleh memekatkan susu, keluar susu yang tapi kalau dari segi pemakanan, adakah juga mempengaruhi kepekatan susu ibu? Okey, sebenarnya ramai yang akan bertanya macam soalan macam mana nak pekatkan susu, macam mana nak pekatkan susu kan. Sebenarnya kalau susu yang pekat itu adalah high milk macam Kak dicakap lah. Yes, the jawapan is kalau you nak susu yang pekat, you kena kerap pump satu. Kalau anak tak ada DCC ya, kalau anak ada DCC, just direct feed sekerapnya. Okey, breastfeed on demand. Jangan sibuk-sibuk kejap lagi kan, tunggu lagi 3-4 jam baru nak breastfeed anak. Tidak ya. Tapi kalau daripada segi pemakanan, sebenarnya Amy, pemakanan kita ni boleh mengefekkan warna susu sebenarnya ya. Kalau kata Amy makan lobak merah ya, dia tinggi beta carotene dia kan warna yang oranye. Macam tu juga baby kadang-kadang dia makan carrot terlebih banyak, dia jadi oranye color kan, tapak tangan dia semua dah orange. Macam tu juga dengan susu ibu. Jadi kalau katakan susu ibu ni macam-macam color, biru ada, hijau ada, merah pun memang ada kan, pink pun ada. So sebenarnya bukan kita nak pekatkan susu. Susu yang pekat tu bukan, it doesn't mean that bagus untuk baby. Macam Kak dia cakap tadi lah, kita perlukan balance. Ya, kita ada susu pekat dan susu cair tu kena ada selari orang kata. Tak boleh you nak bagi baby susu pekat saja, nanti baby kurang air. So apa yang ibu makan, okey contoh kalau kita minum air apa tu, teh hijau tu apa, green tea Thailand tu kan tengah famous tu kan. So cuba ibu buat selepas ibu minum, susu kita akan jadi colour macam green-green sikit tau. Sebab
Tapi kalau susu yang warna pink-pink merah tu bukan sebab minum susu strawberry, tapi ada yang luka di payudara ibu. Kena tengok jugalah kan. Pemakanan dia mempengaruhi warna susu, tapi it doesn't mean that dia akan memekatkan susu. Tapi kadang-kadang bila kita makan oats, kurma, yes, susu kita akan jadi lebih pekat sikit lah. Sikit je, tak banyak mana sebab tinggi lemak. Okay? Alright. Kak Di, boleh tak cerita sikit untuk tempoh penyimpanan susu? Puan Nurlida Mahyudin bertanya. Dia kata tempoh simpanan susu dalam deep freezer, freezer biasa dan chiller lah. Berapa lama bertahan untuk setiap satu ni? Okey, sebenarnya ibu-ibu kena tahu jadual penyimpanan susu ya. Yang itu adalah sangat-sangat penting untuk ibu-ibu nak-nak yang dia bekerja. Okey, yang dia memang simpan stok susu dalam peti ais. Untuk peti ais yang satu pintu, dia cuma bertahan 2 minggu saja di bahagian freezer ya. 2 minggu. Peti ais satu pintu tu yang kita buka satu pintu saja dan freezer dekat belah dalam yang kecil tu je kan. Itu cuma tahan 2 minggu saja di bahagian freezer. Kalau peti ais yang 2 pintu tu, freezer belah atas kan pintu lain kan, yang itu tahan 2 bulan sahaja. Kalau deep freezer 6 bulan. Tapi tempoh penyimpanan ni Amy ya, sebenarnya bila kita kerap buka peti ais tu, kita akan mengurangkan jangka hayat susu tersebut. Oh, okey. Perubahan suhu. Perubahan suhu. That's why kalau kata kita pump susu, kan kita tulis dekat storage pack tu kan, kita tulis berapa hari bulan, pukul berapa, semua kan. Supaya kita tahu nak monitor, kita kena buat sistem FIFO. First in, first out. Yang mana kita masukkan dulu, yang itu kita kena keluarkan dahulu. Okay? Yeah. So peti ais satu pintu 2 minggu dekat freezer, peti ais 2 pintu 2 bulan, peti ais yang deep freezer tu yang ataupun charge freezer tu selama 6 bulan. Tapi lagi kerap kita gunakan peti ais tu, kita akan kurangkan jangka hayat dia sebab perubahan suhu lah. Dan elakkan letak di bahagian pintu elakkan. Biasanya kita letak kat bahagian ujung sekali sebab suhu dia maintain kat situ. Kalau bahagian chiller tu up to 5 days lah. Kat bahagian chiller chiller bahagian atas peti ais, bukan kat freezer kat bahagian bawah. Itu pun kena letak bahagian dalam sekali ini. Lepas tu kalau nak keraskan susu dekat freezer tu, make sure ya jangan ada makanan mentah yang terbuka. Please tutup elok daging, ikan semua tu letak dalam kontainer yang tertutup. Okay, supaya tak ada cross contamination dengan susu. Kita tak nak ada bakteria tu melekat pada plastik susu atau meresap dekat dalam plastik susu. Yes, tutup elok-elok, bersih-bersih, elakkan lah. Freezer kan dia ada 2 tingkat, kadang-kadang kan bahagian bawah ada, atas ada kan. Jadi pilih, mungkin bahagian bawah tu you all nak letak ayam ke daging whatsoever kan, letak bahagian bawah. Atas tu susu saja. Ataupun ada duit lebih, invest lah deep freezer satu, simpan lama sikit. Gitu. Dan pun jarang kita buka kan kalau deep freezer, especially kalau ibu-ibu yang memang rezeki dia banyak sikit ni orang kata kan, jarang lah kan. Okey Kak Di, dah sekali kita nak minta Kak Di nasihat untuk husband-husband ni. Apa peranan dia? Peranan dia untuk menyokong isteri yang BF anak ni. Aduh, I hope that ada husband-husband lah dekat sebelah tu yang mendengar ya. Sebenarnya kan penyusuan susu ibu ni kan, it takes two to tango tau ini sebenarnya. Pernah dengar peribahasa tu? Ataupun that quotes ke kan? Sebab apa? Sebab kalau ibu saja yang berusaha, ibu saja yang berpenat lelah, itu rasa macam tak adil sebenarnya. Anak tu anak kita bersama kan. Jadi husband sepatutnya bagi courage lah dekat isteri. Nak bila isteri tengah down, bang I rasa anak ni macam tak nak susu lah, macam tak cukup susu whatsoever. Tak, Kak Dia kan Kak Dia ada center ya ni, kita buka breastfeeding center dekat section 13 HBM breastfeeding center. Jadi Kak Dia banyak buat consultation, which is Kak Dia galak untuk husband datang sama tau. Sebab apa? Sebab kita boleh bagi sekali husband dekat situ tau. Husband punya peran belajar kan. Betul. Bila kita kan ada yang datang tu, dia ada 2 jenis peranan tau husband. Satu husband yang lebih banyak ilmu penyesuaian dia daripada isteri, dan satu lagi memang dia okay saya ikut je, awak buatlah.
Tapi ada satu tu yang tadi tu kan, yang type A ni, I dah cakap dah dengan you, kalau you nak susu banyak, you kena pump, you kena buat dry feed anak. No. Husband dia jadi macam tu tau. Jadi kalau boleh kita nak membanyakkan golongan yang A ni. A++ lah orang kata tau. A yang rank. A++ orang kata husband yang macam ni. Tadi kan, Kak ni macam, kalau husband awak dah pandai macam ni, tak payah datang sini pun tak apa untuk consultation. Husband awak dah betul. Masalahnya Kak, dia tak nak ikut cakap saya. Dia rasa dia yang betul. Isteri pula rasa betul. Padahal suami punya nombor bombastik betul. Jadi suami A+A ni yang kita nak tahu ini sebenarnya. Sebab suami-suami pun perlu tahu apa masalah penyusuan yang ibu bakal hadapi, macam mana ibu nak maintain susu tu. Jadi husband kena ada ibu penyusuan tak banyak, sikit pun jadilah benda-benda asas macam demand versus supply tadi kan. Macam mana penjagaan breast pump ke whatsoever. Bila isteri pergi kerja balik tu, tolonglah basuh-basuhkan dia punya peralatan pump, sterilisekan, simpankan susu tu dalam peti ais kan. Jadi husband pun tahulah apa yang isteri punya pengorbanan dalam penyusuan susu ibu. Jadi bila isteri bangun, kadang malam kan isteri menyusu kan, anak nangis itulah. Husband ni dia ada satu super power tau. Super power dia adalah dia kalis bunyi. Okay, ni dia kalis bunyi. Anak dah melalak kat sebelah tu, wah, dia tak dengar. Tak dengar. Ibu ni ada super power yang memang anti bunyi. Pantang dengar je kita dah terus bangun kan. Tapi husband ni macam itulah dia kalis bunyi orang kata kan. Jadi bila malam tu please lah bangun sekali dengan isteri. Tolong sekali bila isteri menyusu, yes you tak boleh menyusukan anak, tapi urut-urutkanlah sikit anak ibu tu belakang-belakang dia, urut-urutkan sikit sambil-sambil kita menyusu tu. Lepas tu check lepas ibu habis menyusukan baby, please husband check lah pampers anak penuh tak pampersnya, dia pupu ke. So bolehlah tukarkan sikit sambil ibu dah settle tu, ibu boleh rehat pula. Okay, and bila ibu kan lapar kan, bagilah nampak ibu tu kat tepi tu tengah menyusu anak tu, pergilah dapur ambil air kosong pun tak apa. Kadang-kadang kan even just a small gesture tu buatkan isteri ni seronok. Bila isteri seronok, isteri happy, tadi hormon oksitosin tu boost. Lagi meletus, walaupun husband datang bawa air kosong je, Nayang minum. Letak depan isteri je sambil menyusu anak tu kan, isteri pun macam wow. Betul ni. So at the same time, bila hormon oksitosin tu meletus, susu ibu pun jadi lebih meriah tau sebenarnya. Walaupun just a small gesture, air kosong je letak depan tu. Boleh je ni. Kira husband ni macam sebenarnya dia banyak main peranan. Even kadang kalau kita tengah menyusu anak tu kan, pergilah tengok anak-anak yang lain yang bertempiaran tu. Takkanlah isteri ni tengah menyusu anak, abang, kakak. Janganlah, tengokkanlah anak-anak tu sama kan. Takes to tango. Macam semua gesture tu pun apalah salahnya kan. Bila isteri tengah menyusu tu kan, pergi je kat tepi dia kan, gosok sikit je. Kan gosok sikit macam tu je. Letak macam ni pun tak apa, pasal dah belah. Itu pun dah buat isteri jadi macam seronok tau. Tapi kadang-kadang husband ni dia tak faham. Dia macam jalan je. Mungkin anak pertama macam tu lah, okey lah, gini kan. Masa anak kedua gitu je. Masa anak ketiga dia lalu je. Ibarat angin sepintas lalu je. Jadi kalau lalu tak di, kalau bangun pun tak. Aduh kan. Tadi saya je saya nak apa-apa ke? Kena. Tapi isteri pun satu ya. Sebab orang lelaki ni, if I'm not mistaken, dia banyak guna otak kiri. Perempuan ni banyak guna otak kanan. Correct me if I'm wrong Jadi bila you nak minta sesuatu daripada suami, jangan berbahasa basi orang kata. Jangan I rasa haus lah. Jangan berkias. I rasa haus lah. I rasa macam perut I berperoncong. Jangan. Terus je. Abang, sayang boleh tolong tak ambilkan air kat dapur, air sejuk, pasal abang letak sini. Terus bagi dia apa yang dia perlu buat. Abang, I lapar. Tolong ambilkan air nasi, letakkan ikan sikit, letakkan sayur sikit. You bawa letak depan ni dengan sudut, I nak makan. Sebab I tengah menyusu anak. Terus bagi tahu dia apa nak buat. Tapi janganlah, bang, pergi ambilkan nasi. Janganlah macam tu kan. Berbahasa lah sikit. Orang kata lemah lembut sikit. Nanti husband kau pun, apa arahkan I pula ni? Macam tu, janganlah kan. Kena bagi dia terus clear instruction orang kata. Clear order. Baru husband tu, nak nasi. Okay, lauk ikan, lauk sayur. Dia pergi dapur, dia ambil nasi, dia letak ikan, letak sayur. Tak ada letak kicap semua, tak ada. Kalau kau tak pesan, tak ada yang dia letaknya. Ya?
Jadi Kalau terus nak kicap, nak apa, kan. kena bagi tahu. Penuh arahan Tahu tu. ini. Macam tu lah kalau dalam penyusuan pun kan, you dah balik penat-penat kan. Janganlah letak beg susu tu dekat tepi pintu tu dengan harapan husband you akan faham. Ada yang lelaki type A tu ada ni yang faham. Beg susu bini aku ni kena letak peti ais, kena alihkan. Ada. Tapi banyaknya tak ada yang daripada ada tu. Jadi terus abang, ni beg susu hari ni tolong basuhkan device tu. Lepas tu susu-susu tu letak dekat bahagian chiller ya. Terus bagi. Abang tolong tak? Thank you abang. Annyeonghaseyo. Boleh kan? Sampai bila kita jadi parents ni, kitalah doktor, kitalah jururawat, kitalah juga kena jadi badut kadang-kadang untuk menghidupkan rumah tangga tu tau Amy. Kenalah ada romantik kan. Kalau abang tak ni, I penat lah. Janganlah, husband pun menyampah nanti kan. Kita pun, husband pun kenalah macam tu. Kenalah ada sweet-sweet sikit lah. Sebab bila ibu menyusu ni, dia perlukan emosi yang stabil. Dia perlukan satu happiness. Sebab apa ni, bila ibu stres, satu killer yang jadi need killer dalam penyusuan susu ibu kalau tak nak terkandas di tengah jalan adalah jangan stres. Sebab penyusuan susu ibu ni adalah melibatkan mindset. Bila you stres, susu tu automatically akan kurang terhasil dan lama-lama dia akan terhenti. Especially bila you stress, kita akan keluarkan satu hormon dekat sini, acid lactic tu, dia akan terkeluar dekat sini, bukan terkeluar daripada leher lah, dia akan menghasilkan acid lactic dekat bahagian leher kita yang akan mengganggu proses pengeluaran susu ibu. Jadi kita tak nak kandungan acid lactic dalam body kita tinggi untuk kurang susu ibu tu dihasilkan. Kita perlukan hormon oksitosin dan hormon prolaktin dalam penyusuan susu ibu. Selain daripada demand versus supply tu. Baru insyaAllah penyusuan susu ibu tu akan lebih mudah lagi sebenarnya. Lepas tu kita kena reda. Apa yang kita buat tu, apa pun hasil kita, berapa banyak perahan kita kan, kita kena reda. Itu rezeki anak kita. Ucaplah Alhamdulillah walaupun you punya susu yang you pump tu sedikit. Itulah rezeki anak, itulah demand anak you. Asalkan susu you walaupun sikit tetapi kuncinya adalah cukup untuk anak. Tak kisah peti ais tu tak cukup stok ke apa kan. Tak apa. Janji anak you susu dia cukup. Dan kita boleh maintain, sustain dan kita persistent sampai 2 tahun. InsyaAllah cukup dah. Bahagia dah tu Amy. Bahagia dah. Walaupun nampak usap-usap sikit kan. Ada janji ada. Kan? Okey lah. Betul. Support suami sebenarnya yang paling penting lah. Compare dengan support yang lain sebenarnya kan. Betul. Yang itu mungkin Amy kena panggil yang lebih otai-otai daripada Kak Dila kan, yang dah berumah tangga, yang dah berpuluh-puluh tahun ke kan. Baru dia nak dengar cakap agaknya lah. Kalau Kak Di ni tak adalah dia nak dengar sangat, dia ingat muda kan je kot. Wah, perasaan muda. Apa yang Kak Di cakap tu, itu yang kita nak tau. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, itu yang kita nak sebenarnya. Kalau tanya mak-mak kat luar sana, mungkin ramai yang ada yang tak bersetuju, tak apa. Tapi Kak Di rasa ramai yang setuju daripada tak bersetuju. Nak tak tu ke kan? Mesti isteri nak. Betul. Okey.